InsyaAllah boleh mula ya. Boleh Tuan Guru. Boleh. Boleh Ustaz. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Shalla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه النية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah. Pada malam yang penuh keberkatan ini, marilah sama-sama kita merotakkan puji dan juga syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana pada hari ini Allah Ta'ala masih mengizinkan kita hidup di buminya. Kita masih lagi diberi peluang kekuatan oleh Allah Ta'ala dapat kita hidup di dalam keadaan aman dan damai, di dalam keadaan gembira, di dalam keadaan suka, di dalam keadaan memperhambakan diri ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala sekali lagi di dalam ruang kuliah maghrib. Pada malam ini kita akan membaca kitab seperti biasanya hari Jumaat malam Sabtu, kitab Miftahul Murid. Kita nak faham, kita nak mengetahui hakikat ketuhanan, hakikat kenabian, hakikat perkara-perkara ghaib yang kita wajib imani dan kita wajib bertemu dengan perkara-perkara tersebut. Jadi oleh kerana itu kita mengaji ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin dah 16 siri secara online. Artinya 16 kali kita membaca dan mempelajari serta membahaskan sedikit sebanyak daripada kitab Miftahul Murid. Moga kita dapat memahaminya dengan baik kerana ilmu ini ilmu yang berkaitan dengan akidah, ilmu yang berkaitan dengan kepercayaan ataupun ilmu yang berkaitan dengan i'tiqad kita yang terkandung di dalam iman kita. Dalam nasyid tu, iman tak dapat dijual beli. Kita biasa dengar lagu nasyid tu, iman tak dapat dijual beli, iman tak dapat diwarisi. Walaupun ayah dengan anak, anak dengan ayah, maka tidak mungkin, mustahil iman itu diwarisi kalau sekiranya ayahnya alih, anaknya alih. Tidak. Iman ni individu. Lepas itu kita mati pun jasad dengan roh kita. Jasad dengan roh kita. Kita sakit, jasad dengan roh kita. Kita nazak ataupun sakaratul maut, jasad dengan roh kita. Oleh kerana itu, hendaklah kita memperbaiki i'tiqad kita.
memperbaiki ilmu yang berkait dengan i'tiqad kita, supaya i'tiqad kita ketika hidup, saya sering sebut, ketika dekat nak mati, ketika di dalam barzakh, dalam alam kubur, dan ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar. Jadi iman kita itu iman yang suci, iman yang bersih, ikhlas, dan iman yang tidak dicampur adukkan dengan dunia, dan iman kita tertuluh ikhlas semata-mata ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah pentingnya kita belajar, iaitu berkaitan dengan perkara ketuhanan. Kita nak mengenal sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil, dan juga sifat yang harus kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini alhamdulillah kita sekali lagi dipertemukan oleh Allah taala. Kita ada 99 orang. 99 orang tercatat di skrin laptop saya ni, 99 orang. 99 orang pada malam ini. Mungkin saudara-saudari kita tak dapat nak join ataupun tak dapat nak masuk kerana berpusu-pusu, sedangkan ada kosong lagi kerusi. Kosong kerusi. Mungkin berebut-rebut nak masuk. Kita doakan supaya mereka ini diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala kerana hasrat dan tujuan mereka untuk mengikuti sama kita, tetapi apakan daya, 100 dah. Jadi berlumba-lumba tu. 100 dah. Peserta kita ataupun kerusi kita telah dipenuhi, alhamdulillah. Jadi sebelum itu, adakah saudara jelas dengar suara saya? Jelas. Jelas. Jelas Ustaz. Di tempat-tempat lain, sila tulis di tempat-tempat lain, tulis clear ke apa daripada mana, jelas, alhamdulillah. Di tempat-tempat yang jauh-jauh, di tempat-tempat yang jauh. Jadi kita di Pekan ataupun di Kuantan, Seremban clear, alhamdulillah. Di Seremban, Seremban Negeri Sembilan. Di tempat-tempat lain jelas. Rawang jelas, Kedah jelas, alhamdulillah. Besuk Terengganu jelas, Besuk Terengganu. Jarola jelas juga. Kuala Lipis jelas. Jarola tu dekat rumah saya saja. Jalan Rompin Lama, luar pada rumah saya tu jalan. Alhamdulillah. Moga-moga kita doakan saudara-saudara kita, khususnya yang luar daripada Pekan, Seksyen 19 Shah Alam. Moga-moga dapat menyertai pada malam ini insya-Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikurniakan sihat wal afiat, sihat yang berpanjangan, dikurniakan kemurahan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam pemeliharaan Allah hendaknya selamat sejahtera kita dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi sebelum itu, seperti biasa, kita nak menguji ilmu. Nak menguji ilmu, siapa yang dapat jawablah, tidak ada paksa. Walaupun tuan-tuan tak tunjuk muka, tak ada masalah. Siapa-siapa boleh jawab, maka dia jawablah. Dia jawablah kepada kita, berkongsi sama. Berkongsi sama kepada saudara-saudara kita yang mengikuti pada malam ini. Jadi soalan pertama. Soalan pertama, apakah arti mengenal Allah Ta'ala? Saya ulang, apakah arti mengenal
Allah Ta'ala. Sila. Kita kata kenal Allah, kita kenal Allah macam mana? Boleh? Mengenal sifat Allah. Itu aja? Tak lengkap. Betul lah tu? Tak lengkap. Mengenal Allah Ta'ala, mengenal sifat Allah. Haji khabar mengenal sifat Allah. Betul dah tu? Tapi tak lengkap. Jawapan lain? Mengenal Allah. Kita ni belajar kitab ni nak kenal Allah. Allah tu Tuhan yang kita sembah. Allah tu Tuhan yang kita meminta. Allah tu kita nak menghadap ke hadrat Allah Ta'ala ketika mati nanti. Apa arti mengenal Allah yang tuan-tuan faham selama kita mengaji 16 siri ni? Makrifah. Makrifah. Makrifah tu betul lah juga. Tapinya kurang tepat. Mengenal sifat Allah, mengenal zat Allah dan mengenal perbuatan Allah. tak tepat. Mengenal Allah. Soalannya, apakah arti mengenal Allah? Mudah je jawapannya. Mengenal Ha. mengenal mengenal Allah Ta'ala melalui sifat 20. Tak tepat juga. Itu. Apa tu ada? Ada dari Bera tu dia menjawab. Dia menjawab tu dalam mesej tu. Dia kata mengenal Allah itu mengenal sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil, sifat yang harum. Itulah arti mengenal Allah. Bila dah sifat wajib, sifat mustahil, sifat harum kita tahu, barulah makrifah. Itu dia. Saya ulang balik. Saudara kita menjawab soalan yang saya ajukan, apa arti mengenal Allah? Dia jawab, arti mengenal Allah iaitu mengetahui sifat yang wajib, sifat yang mustahil dan sifat yang harus. Itulah kita kenal Tuhan kita. Tuhan kita sifat yang wajib bagi dia apa dia? Sifat yang wajib, sifat yang tak logik bagi dia apa dia? Sifat yang mustahil. Lepas tu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala itu kita kenal. Itu soalan pertama. Boleh? Soalan kedua. Apakah yang dikatakan? Perkataannya, isbatkan af'alullah. Ulang soalan. Apakah yang dikatakan? Apakah yang dikatakan? Isbatkan af'alullah. Sila. Menetapkan perbuatan Allah. Apa artinya? Betul lah tu. Apa artinya? Bantu. Kita kata isbatkan af'alullah. Jadi isbatkan, apa artinya mengisbatkan af'alullah? Belajar tauhid ni kena sampai begitu baru kita clear. Sebabnya ilmu tauhid ni bukan macam ilmu fiqh. Ilmu fiqh kita buat. Ilmu fiqh kita buat, semayang kita buat, haji kita buat, zakat kita buat. Tetapi dia ni ilmu tak nampak. Macam COVID-19 istilahnya. Wabak sekarang ni.
tak nampak. Apa nak kata kita? Kita nak pergi ke kedai, tiba-tiba kedai itu sanitasi pula. Nak pergi ke masjid, masjid tutup pula. Jadi apa nak kata? Kita berserahlah kepada Allah, minta perlindungan. Kalau nak kena, tak ada arah lah nak kata macam mana. Jadi kalau orang tak beriman, dia akan salah ke, omnonya dia ni. Lah dia bukan nak. Dia bukan beli. Itu kita mengaji tauhid ni. Tiba-tiba jiran kita COVID-19. Adakah dia mengisi borang COVID-19? Dia tak nak juga. Tetapi ditakdirkan oleh Allah. Nak elok macam mana? Walaupun pendekar 1000 kali pendekar, bukannya boleh bersilat-silat. Kita tak faham. Jadi saya dengar ada orang yang berkata. Dia berkata dalam WhatsApp. Saya agak dia ni tidak beriman kepada qada dan qadar. Kisah COVID ni lah. Ada kawan dia kena COVID-19, iaitu positif COVID-19. Ayat dia dalam WhatsApp tu, bahasa menyusah ke orang. Inilah berjalan 100. Tak beriman qada dan qadar. Itu nak saya katakan, ilmu kita belajar ni ilmu yang keyakinan. Realiti di dalam kehidupan kita tak nampak. Dia tu sakit. Contohnya dia sakit ataupun tak sakit ataupun bergejala ataupun tidak, maka dia bukan nak dah ketentuan Allah. Dia pakai 2, 3, 4 lapis tapi nak kena juga. Kita mengaji tauhid ni janganlah bercakap sewenang-wenang, kita bimbang gugur iman kita. Kita bimbang gugur iman. Jadi gugur juga. Tapi soalan tu mana? Isbatkan af'alullah. Sila. Mengisbatkan af'alullah, perbuatan Allah, iaitu memperakui apa-apa yang Allah Ta'ala buat. Ya, tepat sekali. Itu dia. Saya contoh cerita panjang-panjang tu nak menyebut ke sini lah. Tapi taklah beri jawapan secara jelas. Af'alullah itu apa yang takdir di depan kita, di belakang kita, di kanan kita, di kiri kita, di atas kita, di bawah kita. Ketentuan daripada Allah Ta'ala. Af'alullah. Buat COVID ni siapa buat? Ke ada Tuhan lain? Af'alullah. Tetapi kita ni ada al-kasbu wal ikhtiyar. Tinggi lagi insya-Allah. Al-kasbu wal ikhtiyar. Kalau kita baca kitab Bidayatul Hidayah, kita faham. Makna al-kasbu wal ikhtiyar ni makna usaha kita nak mengelak daripada yang memudaratkan kita. Usaha kita lah minta dengan Allah Ta'ala. Itu baru soalan dulu. Soalan ni bisa sikit soalan. Soalan ni pendek tapi bisa nak memahamkan ilmu tauhid kita ni. Rasa saya 2 soalan telah cukup. Kalau banyak soalan tak baca kitab nanti. Wallahu a'lam 2 soalan. Jadi moga-moga tuan-tuan faham serba sedikit yang berkait dengan ilmu tauhid ini ataupun ilmu usuluddin. Kita baca muka surat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan kaunuhu qadiran. Baca molek-molek. Kaunuhu qadiran. Biasa orang baca kaunuhu qadiran. Itu baca dia kaunuhu qadiran. Qadiran. Qadiran tu hal keadaan Allah itu amat berkuasa. Qadiran. Dan kaunuhu qadiran. Arti kaunuhu qadiran. Dan itu ataf kepada kalam, ataf kepada
seterusnya sampai ke ujung. Haat belakang. Dan tu makna kesinambungan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kalam ke-13 dan yang ke-14. Itu dan itu huruf ataf. Kaunuhu qadiran, arti kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran ni dia nak mengabarkan iaitu keadaannya Allah Ta'ala itu berkuasa sungguh. Mentakkidkan. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa sungguh. Allah Ta'ala itu berkuasa tapi nak mentakkidkan. Mentakkidkan, menguatkan. Contohnya pada malam ini kita tengok skrin laptop kita mentakkidkan bahawa orang pada malam ini peserta kita ada 100 orang. Mentakkidkan betul. Mentakkid 100 bermakna 100. 100 pada jumlah melalui skrin layar kita ni 100 orang yang berdaftar dalam internet dia. Dalam internet dia berdaftar, contohnya Ramlan Sharif, Hafizul Hakim, Pekan Pahang, Zul Muhammad, Muhammad Anwar, Nazri Idris, Hazwan Nalis, Ahmad Masuri, Muhammad Saipul, Nur Arifah Darus. Itu 100 orang. 100 orang dan boleh jadi lebih lagi jika kita gabung sekali peserta-peserta kita dalam rumah. Itu takkid. Tahu dah. Jumlahnya 100 orang tercatat dalam laptop tuan-tuan, komputer dan sebagainya, iPad begitu gini ataupun telefon. Ada tulis 100 orang. Ada tulis 100 orang. Kalau telefon tu mungkin tak adalah. Handphone kita mungkin tak ada. Tapi kalau laptop, PC, komputer kita, makna ada tulis 100 orang. Sekarang ni 99 orang. Seorang tu nak semayang isyak agaknya. Dia semayang isyak. Dia masuk waktu terus isyak. Kita ni tak semayang agaknya. Contoh, bukan. Contoh saja tu. Dia tu bukan keluar masuk tu. Keluar masuk. Kadang-kadang dia pakai telefon, orang menelpon atau keluar selalu. Itu nak khabar kan? Kaunuhu qadiran. Artinya, arti kaunuhu qadiran, keadaannya. Keadaan Allah Ta'ala itu yang kuasa. Keadaan. Perkataan kuasa. Qadiran tu kudrat. Muridan tu kaunuhu qadiran tu qudrah. Kaunuhu muridan itu iradah. Kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman, mana? Ilmun. Kaunuhu hayyan, mana? Hayya. Kaunuhu sami'an, mana? Sama. Kaunuhu basiran, mana? Basar. Kaunuhu mutakalliman apa? Kalam. Itu dia. Jadi kita mengaji, kalau mengaji tauhid yang lebih tinggi. Saya tak nak khabar lah. Kalau khabar ke, tuan-tuan tak nak makan nasi malam ni. Tak nak khabar, kita cerita label kita asasnya dulu. Pasal apa dia ambil qadiran? Pasal apa dia ambil qadiran daripada kudrah? Pasal apa muridan daripada iradah? Pasal apa aliman daripada ilmun? Pasal apa hayyan daripada hayah? Pasal apa sami'an daripada sama'? Pasal apa basiran daripada basar? Mutakalliman pasal apa daripada kalam? Itu cerita kenian. Kita mengaji kitab besar sikit, dihuraikan berkenaan dengan itu. Dan saya tidak berhasrat untuk menghuraikan. Jadi, saya tengok dalam kitab, nak khabar ke kitabnya. Apa nama kitab? Bidayatul Hidayah. Kitab Jawi.
Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ni jangan salah faham, dia ada Bidayatul Hidayah tasawuf Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah ilmu tauhid. Ini Bidayatul Hidayah ilmu tauhid. Bidayatul Hidayah hak Jawi ada, Bidayatul Hidayah hak Arab ada. Hak biasa orang baca-baca di masjid tu, Bidayatul Hidayah tasawuf. Bidayatul Hidayah ilmu tauhid ni. Bidayatul Hidayah. Berkenaan dengan hak saya kabarkan tadi. Saya ni mengaji berapa bulan? Ada tulis ni. 8 hari bulan 4. 8 hari bulan 4 tahun 1989. Saya mengaji ni. Kitab Bidayatul Hidayah ni dia tinggi daripada kitab Miftahul Murid. Dia tinggi daripada kitab Zahratul Murid. Dia tinggi daripada kitab Miftahul Jannah. Tu tinggi lagi. Kita mengaji maknanya step lah, mengaji step ni, peringkat kitab kecil, lepas tu besar sikit. Jadi kitab Bidayatul Hidayah ni ada menceritakan tentang yang saya kabarkan. Pasal apa? Qadiran, qudrah. Muridan, iradah. Itu kita cerita kenian. InsyaAllah jika dipanjangkan umur, kita mengaji lebih tinggi lagi daripada kitab ni, barulah terserlah apakah yang dimaksudkan. Satu. Kaunuhu tu, tuan-tuan boleh rujuk kitab Faridah. Kitab Faridah ni kitab besar sikit daripada Miftahul Murid. Kitab Faridah ni pula. Kitab Faridah ni muka surat 11. Kitab Faridah. Kitab Faridah ni saya mengaji 20 hari bulan 3 tahun 1985. Kitab ini dibeli harga 90 sen. 90 sen. Tuan-tuan jumpa kitab 90 sen. Tahun 85 tu harga dia 90 sen. Kitab Faridah ni ada muka surat 24 muka surat saja. Di dalam kitab Faridah ni dia ada cerita berkenaan dengan kaunuhu tu. Kaunuhu tu. Kitab Faridah ni pernah mengajar di Masjid Pulau Tambur. Di Masjid Pulau Tambur Pekan. Kitab Faridah ni. Jadi saya nak kabarkan muka surat 11 tambihun. Dia khabar berkenaan dengan kaunuhu ni, cakap kita ni, hal ehwal Allah Ta'ala itu qadiran, berkuasa sungguh. Nak menampakkan mata kita, Allah Ta'ala itu berkuasa sungguh. Kita khabar kudrah, Allah Ta'ala berkuasa. Berkuasa. Tiba-tiba ayah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya, ayah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam kita perasaan hiba, di dalam kita perasaan sedih, di dalam kita perasaan duka cita, di dalam kita merasa ke ayah kita akan bersama lagi dengan kita, tiba-tiba tak semena-mena Allah Ta'ala lebih menyayangi dia ambil daripada kita. Itu kaunuhu qadiran. Kita nampak sungguh, macam saya, nampak sungguh arwah ayah meninggal di sisi saya. Nampak sungguh. Maknanya Allah berkuasa mematikan. Kita nampak tak nampak berkuasa mematikan? Oh, mematikan itu Allah lah. Kita khabar ya. Memberi sakit itu Allah lah. Tetapi sakit sungguh. Itu dia nak panggil kaunuhu qadiran. Allah berkuasa. Mana ada PBB boleh
PBB boleh membantah seseorang nak mati. Mana ada kerajaan membantah seseorang nak mati? Bila Allah kata iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ayat Quran sebut. Apabila sampai masa kamu tidak awal sesaat, tidak akhir sesaat, akan dipanggil ataupun ditarik oleh Allah Ta'ala. Tengok dengan mata kepala kita. Kaunuhu ahwal. Ahwal, keadaan Allah berkuasa. Apa nak kata? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa nak kata? Saudara kita minta maaf cakapnya terkena wabak COVID-19. Apa nak kata? Kaunuhu qadiran. Kita ni berjaga seperti mukadimah tadi. Kita ni berjaga itu maknanya tangan kita ni letak sanitizer. Letak sanitizer dekat 10 kali. Masuk situ letak. Masuk situ letak. Masuk situ sapu. Masuk situ sapu. Maknanya kalau orang perempuan ni bermakeup tu makeup dengan sanitizer memada dah. Tebal muka ni nak kabarkan itu mohon ikhtiar. Mohon ikhtiar kita jalan ikhtiar. Walaupun kita sapu, walaupun siming tangan pun dah nak kena. Itu qada qadar tu. Boleh faham? Kita ni bisa sikit berkenaan dengan ni kaunuhu qadiran. Sebabnya kaunuhu qadiran ni sampai habis mutakalliman, dia panggil sifat ma'nawiyah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Berkerut muka. Berkerut muka. Mana benda pula. Cuma saya nak sebut je sampai ke situ insya-Allah. Sampai ke situ. Muka surat 5 tu kita tengok dah. Muka surat 5. Sebelah. Tuan-tuan tak tengok. Muka surat 5 tak ada dah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Oh, ya Ustaz, nampak dah. Nampak bab dakwah je. Sebelum saya khabar tadi tak nampak sini je. Kaunuhu qadira. Itu dia. Jangan fikir situ. Lepas itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah ni saya khabar ni tadi. Maknawiyah. Sifat qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Dia tu kategori sifat maknawiyah. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah ni, maknawiyah tu arti apa? Muka surat 11. Muka surat 11 dalam Bidayatul Hidayah. Ni. Muka surat 11 dalam Bidayatul Hidayah. Nak kabarkan? Nak kabarkan. Tuan-tuan ni faham tak? Itu saya kata mesti 20 sifat tu dalam dada. Kalau tak dalam dada, makan panado lepas ni. Mesti 20 sifat tu. Hafal macam Fatihah. Baru nampak. Tapi tak apa, saya nak khabar dulu. Qadiran, muridan sampai mutakalliman ini sifat. Tuan-tuan tahu qadiran macam kata tadi. Qadiran artinya apa? Sifat apa? Qudrah. Muridan, iradah. Aliman, ilmu. Hayyan, haya. Sami'an, sama. Basiran, basar. Mutakalliman, kala. Apa makna iradah? Allah berkehendak apa yang Allah nak buat. Allah berkehendak, berhajat apa yang Allah nak buat. Cakap kitanya, kalau bahasa kitanya, lantak kawan lah kawan nak buat apa. Lantak kawan nak buat apa. Maksudnya lantak kawan lah kawan nak buat apa. Jadi hakikatnya, awak nak buat benda. Awak nak buat benda. Kawan boh, dia ni tak datang kerja. Kawan nak ambil tata tertib.
Bila ambil tata tertib tu, dia ni digantung kerja separuh gaji contohnya. Maknanya hak itu dia kata buat sungguh. Tu kawan saya ni boh. Orang tahu semua saya boh. Jadi boh ni dia boleh buat sekiranya anak buah dia tu melanggar peraturan. Kita tahu. Kita tahu boh ni dia boleh rekodkan, boleh apa gitu gini bila anak buah dia melanggar peraturan. Kita tahu kuasa dia. Kuasa dia. Lepas itu, anak buah dia melanggar peraturan, dia buat sungguh. Makna gantung kerja, lepas itu potong gaji. Buat sungguh. Itu dia. Saya contohkan tadi, mati. Kita tahu Allah mematikan. Bila dia tu mati, maka Allah buat sungguh. Takdirnya saudara kita mati. Itulah nak khabarkan kaunuhu qadiran, maknanya keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa buat mematikan sungguh. Contoh lagi. Tan Sri Ghazali Syafi'i. Siapa kenal? Budak-budak muda tak kenal. Kita orang tua ni tahu. Syafi'i, Tan Sri Ghazali Syafi'i ataupun Tun Ghazali Syafi'i, dia menteri kabinet masa apa nama ni, zaman Tengku Abdul Rahman, zaman Tun Razak, zaman Hussein Ong. Tan Sri Ghazali Syafi'i. Lepas tu dia bersara tu dipanggil Tun. Dilipih tu MRSM Tun Ghazali Syafi'i. Dia ni walipih. Tan Sri Ghazali Syafi'i ni walipih, ahli parlimen lipih. Contoh nak khabar, dia naik helikopter, terempah helikopter tu berkecai, dia tak mati. Nak contoh. Pilot dia mati. Tak tahulah dia pakai ilmu ke apa ni, ikhtiar dia apa gitu gini, kita tak tahu. Mungkin ada modal juga. Orang tua-tua khabar hak dulu-dulu saya dengar ilmu sekati kapas. Orang dulu-dulu. Ilmu sekati kapas ni dia jadi macam kapas tu lah. Agaknya. Nak ceritakan bukan kisah ilmu dia tu. Nak ceritakan Allah berkuasa menjatuhkan kapal terbang daripada udara ke bawah. Berkuasa tak berkuasa? Berkuasa. Kaunuhu qadiran ini, hal keadaan Allah itu berkuasa, tiba-tiba kapal terbang ataupun helikopter terempah sungguh. Kita nampak terempah tu keadaan berkuasanya Allah terempahkan helikopter. Faham tak faham? Faham? Itu saya berkata tadi, bisa sikit dah. Kaunuhu qadiran disebab sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ni muka surat 11, dia bagi ta'rif, definisi berkenaan dengan maknawiyah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sifat ni, sifat maknawiyah dia kata. Sifat maknawiyah ni apa? Dia beri definisi sini. Tiada maujud pada zahir. Tiada maujud pada zahir. Kita tak nampak. Tiada makdum pada akal. Akal pun tak terbayang kuasa Allah Ta'ala. Itu dia kata sifat maknawiyah. Tak nampak Allah berkehendak. Tak terbayang pada akal kehendak Allah. Palu, Indonesia. Aceh, Indonesia. Tak nampak. Lepas tu tak terbayang kepada akal. Lepas itu aliman Allah tu mengetahui, keadaan Allah tu mengetahui. Maknanya tak nampak pada zahir, tak nampak. Pada akal tak nampak juga.
Itu nak membahaskan. Boleh? Bawa minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cakap mudahnya, sifat yang tujuh. Sifat yang tujuh ni, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Sifat yang tujuh ni sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah ni artinya sifat yang tiada nampak pada zahir. Tak ada nampak pada zahir apa? Kuasa Allah, kehendak Allah, pengetahuan Allah, hidup Allah, mendengar Allah, melihat Allah, berkata Allah. Tak ada nampak pada zahir. Kita ni bercakap nampak pada zahir. Makhluk. Allah ni tak nampak pada zahir. Lepas tu tak terbayang pada akal. Itu dia kata sifat ma'nawiyah. Hak tujuh ni. Sifat tujuh ni sifat ma'nawiyah, artinya tiada nampak, tidak wujud pada zahir dan tidak terbayang, terupa pada akal. Itu dia. Boleh? Boleh lagi tuan-tuan? Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh? Boleh? Okey, boleh. Memperakukan boleh. Memperakukan boleh ni artinya boleh. Malaysia boleh. Saya nak tanya. Kalau boleh tu nak tanya. Yang saya nak tanya ni, kalau dapat tu bermakna dapatlah sifat ini. Boleh. Menjawab pun boleh. Mesej pun boleh. Boleh. Perkataan boleh tak artinya mampu. Perkataan mampu. Boleh tu mampu. Faham. Boleh jawab. Boleh cerita. Boleh dengar. Boleh khabar. Boleh tulis. Boleh bercakap. Betul tak? Dia khabar boleh tu. Ini faham sikit-sikit. Faham sikit-sikit tu tak boleh. Okey. Sahabat kita, saudara kita mengabarkan boleh. Bercakap boleh. Lepas tu WhatsApp pun, tulis mesej dalam skrin komputer, laptop saya ni boleh. Nak mengabarkan boleh, saya nak tanya. Saya nak tanya. Kenapa dipanggil kaunuhu qadiran? Tu. Nak menjelaskan boleh ni. Boleh, makna perkataan boleh, perkataan boleh artinya boleh jawab. Kita faham. Perkataan boleh jawab. Bila saya tanya, boleh jawab ke tak? Itu. Jadi kalau boleh jawab, artinya Ada kudrat. benda. Apa dia? Saya menjelas ni, jangan celah-celah lah. Kalau tak faham. Jangan celah-celah. Mana ilmu ni susah. Bukan ilmu main-main. Tak boleh suka-suka itulah. Tak boleh. Dia kena faham betul ilmu akidah kita. Kalau tidak, tak payah mengaji. Membazir je kita mengaji. Mesti nak faham. Kita pula mengajar beri orang faham. Bukan main-main apa dah. Nak beri faham sifat ketuhanan yang kita belajar biar sungguh-sungguh di dalam perkataan la ilaha illallah, lepas tu Muhammadur Rasulullah. Itu nak khabarkan. Maknanya bukan kita, kadang-kadang bukan kita faham sangat. Nak memaham kita
Itu saya khabar tadi. Maknanya saudara kita khabar boleh, contohnya insya-Allah boleh. Jadi nak khabarkan boleh tu artinya boleh jawab. Jadi boleh jawab bila kita tanya, dia menjawab. Bila dia menjawab, nak khabarkan dia tu boleh sungguh-sungguh. Itulah kaunuhu qadiran. Allah tu keadaan dia kuasa sungguh. Boleh faham? Itu dia. Sifat ma'nawiyah ni saya sebutkan tadi tiada maujud pada zahir dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tiada maujud pada zahir. Orang nak mati tak nampak. Nyawa terterbang tak nampak. Lepas itu tiada makdum pada akal, makna kita tak boleh bayangkan pada akal. Itu. Kita tak boleh nak bayangkan pada akal. Jadi contoh ni. Kaunuhu qadiran, hal keadaan Allah itu berkuasa. Kita sebut Allah itu berkuasa. Tiba-tiba kita sebut Allah berkuasa. Menghidupkan, mematikan. Tiba-tiba saudara kita dimatikan oleh Allah. Kita tengok mati sungguh. Allah yang mematikan. Itulah sifat kaunuhu qadiran. Sifat dia asalnya kudrah, berkuasa. Seperti mana boh saya khabar tadi. Boh ni berkuasa mengambil tindakan kepada anak buah dia melanggar peraturan. Kita tahu. Boh memperakukan. Tiba-tiba anak buah dia ponteng kerja. Bila ponteng kerja, dia memperakukan kepada pihak atasan, dibuang kerja. Tiba-tiba notis buang kerja. Maknanya kita tahu boh kita tu berkuasa sepenuhnya terhadap anak buah dia yang melanggar peraturan. Boleh faham? Itu nak kaunuhu qadiran. Siapa boleh jelas? Kaunuhu qadiran ni asal daripada perkataan apa? Kenapa kaunuhu qadiran? Siapa boleh jelas? Salah tak apa. Kalau dia boleh faham, makna kita nak memberi faham kepada sesaudara kita ni. Siapa boleh? Salah tak apa. Tukar orang lain pula. Daripada asal perkataan kaunuhu qadiran tu, daripada perkataan, contoh saya nak khabar, kaunuhu qadiran tu perkataan apa dia? Kudrah. Kudrah. Lepas tu dia boleh cerita. Tiba-tiba jadi kaunuhu qadiran. Siapa boleh cerita? Tak makan cikau. Bismillah. Ya. Kaunuhu qadiran. Ya. Keadaannya yang kuasa. Erti ada kudrat pada zat Allah atas qaul yang pertama. Atau pertambatan kudrah dengan zat Allah. Ya. Iaitu kelakuan yang menengahi. Iaitu kelakuan yang menengahi di antara maujud dan ma'dum pada qaul yang kedua. Dan mustahil keadaannya yang lemah. Ringkasannya? Ringkasannya, kaunuhu itu keadaan itu yang sentiasa bersifat sentiasa itulah hal. Keadaan sentiasa itu menengahi antara ada dan tiada. Saya tak faham pula. Saya tak faham pula. Itu bahasa kitab tu. Nak bahasa cakap ni. Bahasa cakap. Bahasa cakap. Saya cuba Ustaz ya. Ya, cuba. Kaunuhu qadiran. Ya. Keadaannya yang berkuasa. Okey. Yakni hal ehwal Allah Ta'ala itu berkuasa sungguh-sungguh. Ya. Maknanya sifat yang tidak nampak pada zahir. Okay. Dan
tak boleh bayang pada akal Okey. kuasanya. Okey. Contoh? Itu yang saya faham je lah. Contoh? Aduh, tak Ah. tahu dah contoh. Okey, bantu. Contoh bantu. Saya cuba Ustaz dengan contoh Okey. Contoh macam kita kata menghadapi kematian tadi. Ya. Kita tahu mati tu ada, tapi bila kita dapat tengok dengan mata kepala kita sendiri, contohnya keluarga kita macam tadi Ustaz contohkan ayah kita, betul-betul mati daripada kita, mana adanya mati tu, sungguh-sungguh mati tu adanya. Tepat sekali. Itu nak khabar tu. Tepat sekali. Tu tepat sekali. Ketiga-tiga ni ustaz kita tadi cakap gitu dalam kitab. Lepas tu saudari Nur Hayati, lepas tu saudara Rohazani. Dia bertiga tu dalam satu. Ustaz kita, Ustaz Saifuddin tu sebut, betul lah dalam kitab tu begitu. Betul. Lepas itu saudari Nur Hayati tu menjelaskan makna sungguh-sungguh gini. Dia tu tadi tak dapat contoh. Lepas itu saudara Rohazani dalam skrin laptop saya ni, saudara Rohazani maknanya dia mencontohkan seperti mana saya khabar tadi. Makna kita tahu kisah mati tu, mati tu kuasa Allah. Tetapi bila mati tu Allah mematikan sungguh. Allah mematikan sungguh. Allah mematikan sungguh depan kita. Ayah kita meninggal dunia, mak kita meninggal dunia, kawan kita meninggal dunia. Barulah kita khabar Allah tu tahu dah, kita beriman, percaya Allah tu yang berkuasa mematikan. Tetapi depan kita, di atas katil hospital, dia ni nazak dan mati. Hal keadaannya Allah itu berkuasa sungguh mematikan secara realiti betul. Innalillah. Contohnya, boleh faham? Kita mengaji ilmu usuluddin ni begitulah. Sebab kalau tuan-tuan ingat, saya cerita di Pondok Bunuk Payung, untuk guru saya cerita dulu, mengaji kitab Ad-Durrus Samin. Mengaji kitab Ad-Durrus Samin. Dia kata, habis kitab Ad-Durrus Samin tu, dia kata hari besok bawa ayah. Bawa ayah. Kita nak gulai ayah. Lepas itu dia khabar minta sembelih. Bila dah datang pagi ni, minta sembelih ayam yang di tangan anak murid dia tu, sesiapa yang tak nampak sembelihlah. Makna sesiapa yang tak nampak sembelihlah. Maka ketika itu anak-anak murid dia membayangkan orang tak nampak. Kalau orang tak nampak, duduk balik dinding belakang rumah, tak adalah orang. Tak nampak. Sembelih. Dia khabar lepas sembelih datang ke pondok semula. Datang ke Balasah. Tiba-tiba ada seorang, beribu-ribu anak murid tu ada seorang yang tak sembelih ayam. Tak sembelih ayam. Lepas tu Tok Guru kata, kenapa kamu tak sembelih? Tuan Guru, saya ni memikirkan sesungguhnya walaupun orang tak nampak kita menyembelih ayam ni, tetapi Allah nampak. Artinya Allah lebih jelas nampak walaupun orang tak nampak. Tok Guru khabar, hak lain ni bodoh semua. Kena mengaji semula kitab Ad-Durrus Samin. Yang dia ni berjaya mengaji Ad-Durrus Samin. Itulah nak khabarkan, kita nak memahamkan ketuhanan ni. Kalau siapa faham berkenaan dengan sifat 20 ni, sembahyang dia tak lalai. Sembahyang dia khusyuk kerana Allah sampai ke dalam hati kita bercakap, Allah tahu. Kalau orang bekerja, tak adalah ponteng kerja. Kalau orang bekerja, tak adalah rasuah. Kalau orang
nak buat sesuatu maksiat, membuat sesuatu dosa, dia tak akan membuat dosa sebabnya dia beriman sifat Allah itu memandang, Allah itu melihat, Allah itu tahu, Allah itu dengar. Walaupun dia bisik cakap telefon, Allah dengar. Jadi oleh kerana itu sifat Allah itu ada di dalam ingatan dia. Aku tak berani nak buat ambil rasuah ni kerana Allah mempunyai sifat basar. Walaupun kita bercakap perlahan, Allah mempunyai sifat sama, mendengar. Itu dia. Jadi kita ni kalau mengaji tauhid, mengaji sifat 20 ni, kita jadi baik memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Boleh? Itu nak tinggi dah tu. Belum tuan-tuan membagi lagi. Membahagi lagi, belum lagi. Itu baru sifat yang ke-14, kaunuhu qadiran. Saya ulang balik. Kaunuhu qadiran ni daripada sifat kudrah, berkuasa. Kenapa kaunuhu qadiran? Kaunuhu qadiran ni nak mengabarkan realiti kuasa Allah itu kita nampak dengan mata kepala kita. Walaupun kaunuhu qadiran ni tidak maujud, tidak ada pada zahir. Allah berkuasa tidak ada pada zahir dan tidak terbayang terupa pada akal kita. Allah kehendaki sesuatu. Contoh. Biar faham. Biar beri faham. Saya orang lepeh duduk di Pekan. Orang rumah saya Terengganu. Kuala Terengganu. Saya tak terbayar langsung kahwin dengan orang rumah saya. Tak terbayar. Mana pernah cinta-cinta. Lainlah tuan-tuan bercinta. Tak pernah bercinta-cinta. Terbayang pun tak. Ditakdirkan oleh Allah, kami berkahwin, anak 5, 7, 18 tahun dah, insya-Allah kekal hingga akhir hayat. Adakah terbayang? Orang rumah saya adakah terbayang nak kahwin dengan saya ni? Dahlah tak lawa. Dahlah harta tak ada contohnya. Terbayang, tak terbayang. Tetapi hakikat kudrah ataupun iradah. Itu sesuai dengan iradah tu. Makna Allah Ta'ala itu jodohkan kami. Bila jodohkan kami ni, bila jodohkan kami, maknanya tak terbayang Allah tu. Boleh faham? Contoh lain. Contoh lain. Contoh nak contoh ke siapa? Contoh ke Zul lah. Sebelah Zul tu powder, lepas tu kita contoh ke powder pula. Contohnya Zul. Zul ni seberantakir dekat airport tu. Tempat kampung rumah saya Bandar Terengganu. Dekat airport, dekat Uniza apa ni, Kuza apa ni. Zul ni bekerja di Pekan. Dan tak terbayang pun dia nikah dengan orang Pekan. Tak tembok-tembok tu tak ada. Jadi tak kedai kan. Jadi bila nikah dengan orang Pekan, artinya insya-Allah Zul ni mustautin di Pekan. Contohnya. Jadi masa Zul ni sekolah dulu tak terbayar nak nikah orang Pekan. Kalau terbayar, sudah bini kawan orang Pekan, bini kawan orang Pekan, tak nak cari orang lain dah. Contoh. Boleh faham? Kalau tuan-tuan ni tak faham lagi, jelas ada contoh ni. Contoh. Contoh. Powder. Powder jangan marah. Contoh je. Powder ni Kampung Langgar. Mau order ni Pulau Keladi.
Ya, Pak De. Pulau Keladi ya. Asalnya. Tanjung Medang, saya Jambu. Tanjung Medar. Tanjung Medar. Jambu tu muka langgar lah. Tanjung Medar. Tanjung Medar. Lepas itu Jambu. Jadi tak terbayang masa Pak Order ni kecil-kecil dulu nak nikah dengan Pak Order ni. Tak terbayang. Jadi tiba-tiba dijodohkan sampai ke saat ini. Sampai ke saat ini. Jadi keadaan Allah itu menjodohkan pasangan ini. Boleh faham? Kalau bahas contoh-contoh, makin tak faham. Itu. Kaunuhu qadiran hal ahwal. Hal ahwal Allah itu kita tengok berkuasa sungguh. Bukan tak kuasa sungguh, tak. Maknanya apabila realiti membuat sesuatu perkara itu. Contoh lain. Allah berkuasa setiap perkara. Allah berkuasa setiap perkara. Allah berkuasa setiap perkara. Tiba-tiba kita balik di kedai, aksiden. Na'udzubillah. Bila berlaku aksiden tu, terbayanglah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala berlaku sungguh. Itu yang dikatakan kaunuhu qadiran. Artinya keadaannya yang kuasa Allah. Melazimkan ia kudrah, berkuasa. Mustahil yang lemah. Tidak semata-mata lemah. Allah Ta'ala tidak lemah. Hanya wajib yang kuasa selama-lamanya. Maknanya berdiri dengan zat Allah kekuasaan itu. Allah boleh buat apa yang Allah nak buat. Kita cakap. Allah boleh buat apa yang Allah nak buat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bila kita nampak perkara itu hakikatnya, maka jelas dan terang kekuasaan Allah lebih daripada segala-galanya. Itulah kaunuhu qadiran. Pukul 9 dah. Bab ini kena tanya soalan selalu bila lepas mengajar. Bukan tuan-tuan tanya ke saya nak tanya ke tuan-tuan. Kaunuhu qadiran. Asal daripada sifat Allah yang mana? Kudrah. Kudrah. Apa dalilnya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, apa artinya? Arti Allah. Sesungguhnya Allah amat berkuasa. Berkuasa atas setiap sesuatu. Itu. Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Qadiran. Lepas itu, kenapa kaunuhu qadiran? Semua ada jawapan dah tadi. Kenapa kaunuhu qadiran? Menjadi kaunuhu qadiran. Ehwal Allah itu berkuasa sungguh membuat sesuatu itu, perkara itu. Berkuasa sungguh-sungguh membuat sesuatu itu. Sesuatu apa? Sesuatu apa? Kejadian. Sesuatu kejadian. Kita tengok dengan mata kepala kita, kita dengar dengan telinga kita, kita memandang dengan akal fikiran kita, dengan hati kita, itulah qudrah. Keadaan Allah Ta'ala itu, keadaan Allah Ta'ala itu memang berkuasa, memang hebat apabila kita nampak perkara yang dijadikan ataupun dikehendaki oleh Allah Ta'ala berkaitan dengan
iradah itu. Jadi ringkasnya, khulasahnya Arab khabar. Maknanya sifat kaunuhu qadiran terjumlah daripada 20 sifat. Kaunuhu qadiran ni yang ke-14. Yang ke-14. Jadinya kaunuhu qadiran ni ringkas dia maknanya kita nampak sungguh apa yang Allah buat. Nampak sungguh. Itu saya soal daripada awal tadi. Apa artinya af'alullah? Arti af'alullah itu Allah berkuasa apa yang Allah itu nak buat. Hakikatnya kita nampak perbuatan-perbuatan sesuatu kita nampak hanyalah Allah yang berkuasa sepenuhnya. Kuasa sepenuhnya. Tak puas hati lagi saya ni. Bimbang tuan-tuan tak faham. Siapa boleh jawab dan siapa boleh terangkan kaunuhu qadiran? Ibarat saya ni tak erti ke benda. Memang pun tak erti. Siapa boleh jelas ke saya? Tuan-tuan mengajar kaunuhu qadiran, tolong jelas ke saya yang tuan-tuan faham. Sila. Dahaga tekak menerangkan ke tuan-tuan semua ni. Kalau tak faham juga tak tahulah. Bismillah. Siapa boleh terang yang dia faham? Ustaz, saya cuba. Okey. Kaunuhu qadiran tu daripada sifat kudrah. Okey. Keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa sungguh. Makna kita nampak sungguh apa yang Allah Ta'ala buat. Hanya Allah Ta'ala yang berkuasa sepenuhnya. Betul. Betul. Lepas tu, okey, terima kasih. Lepas itu siapa boleh perjelaskan sikit lagi kepada saya? Saya ni baru belajar. Siapa boleh perjelaskan sikit lagi? Saya kabur juga tu. Dengan bahasa mudah. Saya ni orang kampung tak reti bahasa standard. Bahasa mudah. Makna nak cerita ke saya kaunuhu qadiran tu benda. Kalau bahasa yang indah-indah, kadang-kadang saya tak reti. Saya orang kampung. Naknya bahasa yang setara dengan orang kampung. Saya tak faham lagi. Nak dimurnikan lagi. Siapa boleh cuba? Tak ada masalah, kita cuba belajar. Saya bimbang tuan-tuan tak faham. Bendanya sikit sangat. Sikit sangat kalau faham. Siapa? Cuba, Tuan Guru. Sila. Haji. Kalau kita tengok kemalangan dah contoh kita tahu di jalan raya tu akan berlaku kemalangan. Okey. Tapi bila berlaku depan kita tu barulah kita faham bahawa kejadian tu memang betul-betul reality. Realitinya Allah Ta'ala yang mengkehendakkan kejadian tu berlaku. Itu baru saya faham. Itu. Bukanlah kerana kereta ke motor ke mana kita itu betul. Itu. Haji tu sebut jelas bahasa kampung tu. Tuan-tuan, macam mana? Jelas. Haji khabar accident ni ketentuan Allah. Siapa nak accident pula? Tak ada. Jadi kita
berlaku bila menengok berlaku aksiden ataupun diri kita, na'udzubillah, ataupun diri orang lain, maka tiba-tiba aksiden. Masa berlaku aksiden telah ketentuan Allah. Itu bahasa kampungnya. Ketentuan Allah, kudrat, iradat Allah, berlaku aksiden. Boleh? Jadi kita kena faham, mengaji lain pula, kita kena faham maknanya sesuatu yang berlaku itu ada hikmah dan faedah tersendiri. Kita bukan iktikadkan Allah tu menganiaya kita. Bukan kita menganiaya kita, tetapi adalah hikmah tersendiri. Kalau kita renung COVID-19 ni dah 2 tahun dah. Kalau kita renung, kita pandang, walaupun wabak-wabak tu, na'udzubillah, minta jauh, tetapi ada hikmah-hikmah yang tertentu. Boleh? Boleh faham? InsyaAllah. InsyaAllah boleh faham? InsyaAllah, Ustaz. Kaunuhu qadiran. Saya doakan agar hadirin-hadirat dapat faham, dapat mengerti contoh-contoh yang saya berikan, contoh-contoh yang kawan-kawan kita berikan untuk memahami kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran ni asal daripada kudrah. Kita sebut Allah berkuasa. Tetapi bila berlaku hakikat sebenarnya, bila berlaku itu dia jadi kaunuhu qadiran. Jadi dengan kata-kata itu, semoga Allah Ta'ala mengurniakan taufik dan hidayah kepada kita semua di dalam usaha nak memahamkan sifat-sifat yang sempurna ataupun sifat-sifat kamalat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat yang ke-14 iaitu kaunuhu qadiran. Lepas itu dalilnya dalil qudrah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Moga-moga dikurniakan fahamnya. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dia bunyi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Abu. Sama-sama Haji. Terima kasih Ustaz.
Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Barakallah. Mohon undur diri dulu Tanggung. Ya, sila Haji. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untukmu dan terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Barakallah. Ustaz nak tanya sikit boleh? Apa dia? Kenal dengan orang nikah ni sahabat lain pula. Nah, Tu apa tu Alu tu nak nikah pasal yang tak boleh ya sebabnya dia nakkan surat nikah ayah dia. biasalah itu pejabat agama. Dia nak wali-wali yang sah. Dia tidak nak apa nama ni bimbang anak angkat, bimbang anak yang tak sah tarah. Oh begitu. Lepas tu buatlah nak mencarinya apa surat nikah tu hilang. Maknanya sekurang-kurangnya saksi bawa ke pejabat agama. Dia tak nak orang yang apa nama ni anak yang minta maaf cakapnya anak ni tak sah tarah dipanggil. Anak luar nikah. Ya. Jadi bila anak luar nikah tu ayah dia tu tak boleh mewalikan, kena wali hakim. Itulah pejabat agama membuat gitu. Walaupun janda. Janda? Kan Alu Ida tu kan dan yang ni. Yang dah nikah dulu, lepas tu nak nikah kali kedua. Anak pandai repe. Dia nak bukti tu, dokumentasi. Orang sekarang ni orang menipu. Lepas tu suruh pergi cari ke pejabat kadi kata nak makan masa 5-6 bulan cari surat tu. Tidaklah lama 5-6 bulan. Tarikh nikah apa gitu gini dia tahu dalam rekod ada. Saya pun saya jadi tuan kadi dulu. Ya, lepas tu dia dah bagi tahu suruh cari. Lepas tu yang pejabat kadi lipik tak dapat minta pada pejabat jadi apa Kuantan tak dapat juga. Tangguh. Minta pada Tuan Aik. Ada ke? Ada simpan Tuan Aik. Tuan Aik dia sentak tu ada lagi ke? Dia nikah tu di mana? Lah nikah rumah dulu Pak Ayah tu lah. Makna Tuan Aik mana? Tuan Aik kecok. Tuan Aik sentak. Lah kau kidah tu. Rekodnya ada pejabat kadi tu. Itulah dah pergi dah. Lepas itu pejabat kadi DP dia cakap suruh pejabat kadi Kuantan cari. Kuantan tak mencari. Macam mana kita tak tahulah. Dia nak tanya Ustaz tu macam mana. Kena refer ke pejabat kadi Lipih lah pula. Saya tak tahu juga. Lipih juga pejabat kadi Lipih dah 2 kali. Lepas itu itulah dia ditunda-tunda. Nak kahwin tunda. Dia angkat sumpah lah. Nak suruh siapa pergi buat angkat sumpah? Lah mak ayah dia, ayah dia ada. Saksi-saksinya orang tua-tua ada. Masa menyaksikan nikah dia tu dulu. Setidak-tidaknya begitu. Takkan pejabat kadi tak beritahu? Kalau tidak ada apa begitu begini, maka ayah dia angkat sumpah syar'i. Pergi ke Lipih lah. Lepas tu saksi-saksinya dibawa. Siapa yang menerangkan, orang tua-tua ada. Saya menerangkan bahawa masa nikah dia gini ada. Senang je ceritanya tu. Tak tahu. Dia mesti nak apa nama bukti tu. Sebab sekarang ni orang menipu, nak nikah tiba-tiba walinya tak betul, walinya orang perempuan
jadi laki-laki, orang laki-laki jadi perempuan berlaku dah. Tunggang terbalik. Itulah ditunda pula. Patutnya nak buat 3 bulan 10. Lepas tu dia kata bulan 11 pula nak nikahnya, nak kena cari semua tu. Dokumen tak ada, tak akan nikah, dia pula kena. Peraturan ni dalam undang-undang. Kena bincang dengan pejabat kadir lah. Tu ayah dia buat zakat sumpah lah kalau begitu. Kalau tak ada ni angkat sumpah. Kena Pesuruhjaya sumpah tu. Bawa je saksi je. Bawa saksi. Saksi tu janganlah hak muda pada dia. Maknanya orang tua-tua di kampung. Maknanya ketika dia nikah tu ada masa itu. Itulah barulah dia jadi saksi. Saya sekian-sekian nama, kad penalan sekian-sekian, beramat sekian-sekian. Saya mengaku dan bersumpah bahawasanya saya berkahwin dengan isteri saya nama sekian-sekian pada tarikh sekian-sekian, diwalikan oleh ayah saya sekian-sekian. Lepas itu dia membawa saksi sekian. Saksi ni mesti nak ada hak hidup lah. Jadi dia saksi tu dulu, atau akak kidah ni, saksi tu rasanya arwah Perangai Berakhir. Arwah Perangai Berakhir dengan Pak Nok Sulaiman. Betul. Lepas itu yang menikahnya arwah Pak Angah Tu Naik Mustafa. Dah arwah juga dah. Arwah juga dah. Lepas itu hak ada di kampung ni maknanya Abah Udi, Poda Udi, ada lagi. Kita bolehlah menjadi saksi. Saya menyaksikan bahawa saya Ahmad Bashir bin Ngah, bekas ketua kampung dan juga bekas Tok Khatib Masjid Kampung Petola mengesahkan masa nikah tarikh sekian-sekian saya ada, masih ada. Itu kena mengesahkan begitu. Macam kalau abangnya pergi tak boleh? Adik-beradik dia tak nak. Adik-beradik tak nak. Orang lain lah. Orang lain. Abang Mami pun ada lagi. Abang Mami tu tak ada. Contohnya. Okey, insya-Allah. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Surat nikah tu yang sebenarnya ada di pejabat kadi tu, tapi kena carian. Kena isi borang carian. Rasanya bayar RM5. Lepas tu kad penalan apa begitu begini dia dalam rekod tu. Rekod buku besar kalau dulu-dulu tu. Rekod tu ada pendaftar nikah. Buku pendaftar nikah dia ada tulis manual. Di Temerloh tu dulu tahun 1924 ada rekod ni. Pejabat kadi tu 1924. Lama. Lama. Saya ingat lagi, saya semak mana cerai. Sekian nama bercerai di atas batas paya. Dia bercerai tahun 50-an. Bercerai atas batas paya. Dia rekod tu ada tulis. Tahun 50-an. Jadi saya lambat masa Tapi ambil masa lah. Dia ambil masa. Setidak-tidaknya kalau tak dapat tu maknanya maksudnya dia kena membawa saksi lah. Membawa saksi maknanya dia dipanggil Pesuruhjaya Sumpah. Pesuruhjaya Sumpah tu kalau dia menipu ambil ada tindakan undang-undang. Pesuruhjaya Sumpah. Pesuruhjaya Sumpah. Itulah membuktikan bila tak ada dokumen tu. Itu pentingnya saksi ni. Lepas itu kalau lepas itu mana orang kampung-kampung tak ada, kita ajaklah jadi saksi. Orang tua-tua ada lagi. Mana ketika akad nikah tu makna dia tahu. Lepas tu dia kena bersumpah juga.
Bersumpah maknanya mengatakan memang orang ni nikah, cumanya saya tarikh tak ingat gitu-gitu, tak ada masalah. Saya bersumpah wallahi wabillahi watallahi, saya mengaku sesungguhnya dia ini memang sah nikah dengan isteri dia gitu. Dia keadaan gitulah setidak-tidaknya. Lagi pula pun kalau isu tadi tu dia janda. Bila dia janda maknanya ada surat mati. Surat mati di dokumen tu nak dilampaikan surat mati. Maknanya dia pernah nikah. Lepas tu ayahnya ada lagi, contohnya ayah dia ada lagi. Maknanya cuma surat nikah ayah dia tu tak ada. Surat nikah masa maklum lah orang dulu-dulu. Jadi masa nikah tu saya ada masa nikah tu. Saya ingat lagi tu naiknya Mustafa bin Lebay Yusof meninggal dah. Pak Angah Ibrahim bin Ma'ali sepupu ayah saya lah kan sepupu. Lepas tu Sulaiman bin Imam Ahmad, dia tu sepupu juga. Ingat apa nama ni, saksi ayah dia yang mengakadkan sendiri, mentua dia, mentua pak saudara saya. Jadi mudah sangatlah dia, maknanya caranya begitulah. Lepas itu kadang-kadang orang-orang sekarang ni dia tak perkara sangat. Jadi kalau timbul masalah tu kena jumpa tuan kadi sendirilah, menceritakan berkenaan hal-hal ehwal. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.